akan teruskan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini, dan berikut ini adalah kiriman, bukan email tetapi kiriman SMS yang akan saya Kisi bacakan. Selamat tengah malam kepada Kisi dan juga pendengar misteri jam 12 yang lain. Nama saya Kak Atin. Kak Atin ingin berkongsi satu peristiwa, satu pengalaman yang menyeramkan berlaku ketika Kak Atin dengan suami pada malam yang dimaksudkan saja duduk di kawasan yang dikenali sebagai Jurong Lake. Kisi. Di kawasan itu, untuk pengetahuan Kisi, ada beberapa pelajar pernah hanyut mati lemas, dan ada di antara pelajar-pelajar ini yang mayatnya tidak dijumpai ditemui beberapa hari. Dan hanya selepas pasukan-pasukan penyelamat tertentu datang dengan bantuan orang-orang tertentu, mayat budak yang mati lemas timbul secara tiba-tiba. Jadi kata Kak Atin, sejarah itu membuat kakak teringat apabila kakak bersama dengan suami berada di kawasan Taman Jurong di Jurong Lake. Waktu itu kakak dengan suami sebenarnya baru saja balik dari makan malam. Kemudian suami mengajak kakak pergi ke taman dan saja di waktu malam untuk berjalan-jalan, kata Kak Atin. Setibanya di sana, kami pun macam biasalah letakkan kenderaan di tempat letak kereta, dan memang tak ada kenderaan lain kecuali kenderaan kami, sebab pun waktu dah pukul 11 lebih malam. Kakak dengan suami keluar dari kenderaan berjalan menuju ke arah Tasik Taman Jurong. Bila sampai di sana, ada satu pondok kecil. Kakak dengan suami duduk dan kami berbual. Bukan sering kami buat, ataupun katanya sini, bukan selalu kakak dengan suami lakukan kerja macam ni. Duduk bersama dengan suami, duduk berbual pasal rumah tangga dan sebagainya. Ini pun kerana anak kakak kedua-duanya ikut adik ipar pergi ke luar negeri. Barulah ada masa untuk berdating, kata Kak Atin. Sedang kakak dengan suami duduk di sana, kakak rasa tak sedap hati. Kakak rasakan macam ada sesuatu yang tak kena. Antara benda yang kakak dengar adalah terdengar suara tangisan bayi. Datangnya daripada salah satu pohon di sana. Dan bila kakak toleh, memang menyeramkan. Pohon-pohon di sana, Kisi tahu tak, macam pokok ru, di mana ada tali-tali yang panjang terjuntai-juntai keluar dari dahan. Macam itulah, ada sebatang pohon yang kakak rasa pohon ru yang dalam keadaan cukup menakutkan 11 lebih malam. Bila dengar suara tangisan bayi, kakak bangun, kemudian ajak suami pulang ke rumah. Suami tanya kenapa, kita baru sampai. Kata Kak Atin, kakak kata tak sedap hati, barulah suami bergerak. Dalam perjalanan, kakak dengan suami jalan terus menuju ke arah tempat letak kereta, kata Kak Atin. Kakak sempat toleh ke belakang. Apabila kakak toleh ke belakang, alangkah terperanjatnya Kisi. Suami tak nampak, tapi kakak nampak sebab kakak toleh. Tempat duduk pondok yang sama yang kakak dengan suami duduk awal tadi, terperanjat ternampak seorang wanita, seorang gadis sedang menggendong bayi. Bila kakak nampak, kakak pandang depan balik, makin rapat kakak dengan suami, dan suami langsung tak toleh belakang tengok kenapa dan apa yang berlaku. Sampai rumah, kakak beritahu suami. Suami kata, ya ke? Dari tadi dia duduk, tak rasa apa-apa pun. Itulah antara kiriman SMS yang pertama saya bacakan untuk anda pendengar misteri jam 12 di Ria 897 FM. Dan ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan kalau ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan dari kiriman SMS Kak Atin ni, mana ni? Dia. Beliau mengatakan tempat yang dimaksudkan di kawasan Taman Jurong ni, di Tasik Taman Jurong ni, ada beberapa kematian lemas, para pelajar-pelajar yang mati lemas di sana. Ada juga kes-kes yang pelajar mati lemas tak dapat dicari, beberapa hari kemudian baru timbul mayat tu. Jadi pernahkah anda mendengar kisah yang serupa dengan cerita yang diceritakan oleh Kak Atin? Siapakah di antara anda mungkin di Facebook Ria adalah mungkin anda adalah
Mungkin pendengar-pendengar yang tinggal di kawasan Jurong boleh beritahu saya dan saya akan tengoklah komen pendapat pandangan anda tentang kisah yang diketengahkan awal tadi. Baik, kita bersama dengan pendengar kita yang pertama pada tengah malam ini. Hello, selamat pagi. Ya, selamat pagi ya. Ya, siapa bercakap ni? Saya Aizuddin daripada Kota Tinggi Johor. Orang Kota Tinggi Johor. Wah, ini tinggal di kawasan Kota Tinggi ni rumah teres ke rumah kampung ke macam mana ni? Taman Sri Lalang. Oh, di kawasan itulah. Dan ini pengalaman yang anda nak ceritakan berlaku di kawasan rumah anda, dalam rumah anda macam mana? Tidak, ni di luar kawasan. Apa yang berlaku? Silakan. Ada dua cerita lah yang pernah saya lalui. Yang pertama, hello. Silakan terus. Saya pun berdepan. Ini anda seorang diri kah sedang cerita ni? Tak, isteri saya dengan nyusukan baby. Silakan pengalaman. Yang pengalaman pertama 2 tahun lepas, isteri orang Kelantan. Jadi masa tu kami dalam perjalanan balik ke Kota Baru Kelantan. Untuk korban anak kami lah. Perjalanan tu saya dalam pukul 3 pagi tu lah. Di persimpangan Rompeng sana dekat Muazzam Shah. Jadinya dekat situ saya merokok. Sebab saya suka drive waktu malam, penerangan kurang lah kan. Jadi bila time saya merokok tu, anak-anak saya semua belakang dah tidur dalam kereta. Dan isteri saya pun tidur sebelah lah. Jadi saya terbau macam bau wangi tau Casey. Saya pun gerakkan isteri. Saya cakap, you pakai minyak wangi ke? Mula saya bau macam Infinity, yang minyak wangi yang saya selalu pakai lah. Lepas tu isteri saya dengan mama itu, dia bangun, saya kata, tak ada lah, saya tak pakai minyak wangi tau. Jadinya lepas tu saya buang lah rokok saya tu. Lepas saya tegur tu saya buang rokok tu. Saya naikkan tingkat apa semua. Dalam 5 minit itu bau dalam kereta saya macam bangkai tau. Jadinya ni saya pun berderau lagi ni. Teringat lagi kita tu kan. Jadi ni kat situ selepas setengah jam jalan, lepas pada jalan tu lah, baru kereta saya normal lah. Bau wangi dan busuk tu hilang lah. Ini dalam perjalanan nak balik kampung di Kelantan lah? Ya betul. Jadi kisah selanjutnya yang anda katakan ada 2 kisah tentang apa tu pula? Yang kedua saya ni kaki pancing. Saya ke Kambuk memancing lah di Tanjung Balau, Kota Tinggi. Jadi yang kisah kedua ni saya dengan kawan saya orang Cina lah. Cina ni sebab apa, kadang-kadang orang Cina ni tak ada pantang larang tau. Dia suka cakap bukan lah dekat ni tengah-tengah pancing kan. Jadi saya satu kali tu saya punya lebih kurang maghrib lah, lebih kurang dalam 5 minit nak maghrib itu. Pancing saya kena rentak dengan ikan tau. Saya anggap itu ikan tu lebih kurang dalam skala dalam 10 kilo kata lah. Sebab apa, saya lawan lebih kurang 15 minit jugalah perlawanan tu. Tetapi kesi kan, bila naik ikan tu dia punya besarnya terbesar macam lighter tau. Jadi warna dia warna emas, kemasan gitu ni. Apa ni macam ni dia cakap macam tu lah kan. Jadinya bila kat situ tu kawan saya cakap, you jangan cakap macam ni. Apa, you tengok ini ikan pun, yelah saya belek-belek takut ikan tu dah kena hentam dengan ikan besar ke apa kan. Tengok putih dia pun tak ada apa-apa calar ke si. Jadi kat situ kawan saya cakap, dia macam maki lah Cina. Selang lepas tu saya lepaskan semua lah ikan tu. Tengok ikan tu hidup tau. Letak dekat dalam air, ikan tu pun berjalan. Jadi kawan saya yang Cina tadi yang maki tu, dalam 5 minit lepas tu dia punya joran pula kena centap. Jadi masa dia tengah lawan tu, dalam lebih kurang 5 minit lah, sekali naik macam satu timbul tau. Bot saya ni lebih kurang panjang 28 kaki. Satu ikan merah besar, dia lebih besar pada bot tu. Itu pengalaman saya tu lah. Lepas tu saya terus potong tali saw saya, terus saya cabut dari tu. Tapi Cina yang kawan saya cakap, tak apalah bagi air lawan. Dia cakap, I punya pancing ni saya boleh naik 20 kilo kat situ, dia cakap kan. Saya cakap, tak apa, nanti kita dekat samping nanti kita cerita lah. Jadi itulah pengalaman saya Casey. Buat saya tak boleh lupa lah sampai sekarang tu. Terima kasih Cik Din.
Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak teman kita daripada Kota Tinggi, Johor yang berkongsi pengalaman. Berikut ini kiriman SMS yang saya terima daripada pendengar kita. Oh, kebetulan daripada siapa ni? Fairuz berkongsi pengalaman dan katanya waktu itu beliau dalam perjalanan nak pergi ke Kota Tinggi. Ini cerita kebetulan saya terima SMS daripada Fairuz. Dan kata Fairuz, Casey, ini berlaku, kejadian ini berlaku waktu malam apabila saya dengan isteri dengan anak sebenarnya tak tahu. Ada satu jalan dekat Kota Tinggi ni dah tak boleh dilalui sebab dah ditenggelami dengan air. Masih ingat tak, Casey, ketika Malaysia katanya dilanda banjir teruk? Jadi saya waktu itu memang tidaklah tonton berita dan tak tahu hal tentang sebenarnya apa yang berlaku. Jadi bila sampai dekat satu jalan ni, saya dengan isteri nampak kisi air bertakung dan isteri kata jangan pergi sebab tengok seram lah. Dari mana kami dari mana kami berhentikan kenderaan, kata Encik Fairuz, dari situ kami dapat lihat air yang bertakung dan suami cuba hidupkan high beam tengok sejauh mana lah air bertakung ini. Ingatkan dekat Kisi, malah airnya jalannya ditenggelami air dan agak jauh, lebih kurang nak dekat 100 mungkin hingga 200 meter. Jadi kata Fairuz, bila saya dah sampai sana, isteri saya pun kata jangan bang, tak tahu, kita tak tahu berapa dalam. Baiklah, jadi saya pun cubalah reversekan kenderaan. Sedang saya reverse ni, saya pun pusingkan badan saya ke belakang. Alangkah terperanjatnya apabila saya terperasan Kisi, jalan raya di Kota Tinggi yang gelap gelita hanya bercahayakan lampu dari kenderaan yang saya pandu. Kisi nak tahu, di belakang saya sedang saya reverse, saya ternampak Kisi ada perempuan sedang berdiri, rambut menutupi muka, tapi saya nampak sekejap. Bila saya toleh nampak, saya pandang depan balik, kemudian saya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Isteri tengok saya, bang, kenapa bang? Bang, kenapa bang? Abang jangan takutkan saya bang Para pendengar yang 897. Nasib baik anak saya 2 orang di belakang dah jenyak tidur. Bang, kenapa bang? Jangan takut ke saya Casey nak tahu, beberapa saat setelah saya istighfar, isteri menegur saya. Isteri pula toleh. Bang, apa tu bang kat belakang? Awak jangan tengok belakang. Baring sekarang. Saya suruh isteri saya tarik kerusinya dan baringkan supaya dia tak nampak, tak terlihat apa-apa jua yang menakutkan di luar. Bila isteri baring, benda tu saya nampak Casey masih lagi berdiri. Walaupun saya cuba ghostan, dia nampak kenderaan saya masih lagi bergerak ke belakang. Akhirnya saya berhentikan kenderaan. Saya baca dan baca dan baca. Isteri saya sambil baring dekat kerusi itu ikut saya baca Ayatul Kursi. Setelah kejadian itu, saya toleh ke belakang, tengok dah tak ada orang. Barulah saya keluar dari sana. Niat di hati nak pergi ke rumah saudara di Kota Tinggi, terpaksa dibatalkan. Kami makan malam di JB dan pulang ke Singapura. Itulah pengalaman yang menyeramkan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. Wah, itu dia kisah pengalaman yang telah pun diketengahkan Jadi itulah, sebelum saya teruskan dengan pemanggil kita seterusnya, terima kasih 2 kisah yang tadi tentang Kota Tinggi. Oh, berani abang tu itulah daripada kisah kiriman Cik Fairuz ni, kita boleh ambil iktibar. Jangan jadi katak bawah tempurung. Kena sentiasalah selalu membaca berita di internet ke, di kaca TV, kena menonton dapat ilmu sedikit lah. Jadi kalau kita orang ni berilmu, barulah kita tidak akan terjebak dalam situasi yang tidak ingin kita inginilah. Baik, saya akan terus dengan kisah misteri yang ini daripada siapa ni? Kak Ramlah kata, apa khabar Casey? Khabar baik. Casey, kakak ingin ketengahkan sesuatu perkara yang menyeramkan. Okey, akan saya baca kisah Kak Ramlah ni. Mungkin ada di antara anda ada simpan benda ni, tapi tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Saya akan ketengahkan kisah Kak Ramlah sebentar nanti. Misteri
Baik, pendengar Ria 897, ini kisah yang ringkas, kiriman SMS daripada Kak Ramlah, dan saya rasa kisahnya cukup menarik. Kisah yang diceritakan oleh Kak Ramlah. Apa khabar KC dan juga pendengar Misteri Jam 12. Kak Ramlah ingin ketengahkan sesuatu dan tanyakan para pendengar tentang kejadian yang berlaku dalam rumah. Baru-baru ini Kak Ramlah ada mengambil sesuatu, tetapi barang yang Kak Ramlah ambil ni orangnya dah pun meninggal dunia. Jadi kata Kak Ramlah, kakak ada seorang mak saudara. Mak saudara kakak mak saudara kakak ni yang antara perkara yang kakak suka, kata Kak Ramlah, adalah sambal belacannya KC. Kalau dia buat sambal belacan memang sedap. Dan dia gunakan batu lesung dengan batu giling yang dia simpan sejak turun-temurun. Jadi bayangkan, kata Kak Ramlah, batu lesung dengan batu giling tu turun-temurun, rasanya tu dah perap lah dalam batu tersebut lah. Mungkin itulah antara sebabnya sambal belacan yang dibuat tu memang sedap. Jadi kata Kak Ramlah, kisahnya bukan tentang sambal belacan, kisahnya tentang batu lesung dan batu giling yang kakak ambil setelah arwah meninggal dunia. Kakak bukan ambil gitu, kakak minta izin anak-anaknya benarkan kakak ambil. Jadi kakak ambil, bawa balik lah, bawa pulang. Malam yang pertama kakak simpan benda tu di bawah almari dapur. Kemudian bila nak gunakan, kakak keluar, kakak macam biasalah tumbuk. Memang KC rasanya sama, kalau tidak serupa, agak-agak sama macam arwahnya buat sambal belacan. Dan kakak rasa dan yakin itulah keistimewaan batu lesung dengan batu giling yang kakak bawa pulang. Dan kemudian benda yang menakutkan mula berlaku apabila suami kakak tak ada di rumah. Anak kakak pula balik camp. Pengalaman yang menyeramkan ini berlaku apabila kakak sedang tidur. Kakak dengar ada orang hentak-hentak, macam ketuk, hentak kaki, hentak barang di bahagian dapur rumah. Kakak terbangun di waktu malam. Waktu itu sekitar pukul 12 lebih tengah malam. Dan kakak tidak mendengar MJ12 sebab kalau rumah tak ada orang, minta maaf KC, kakak tak berani. Jadi bila keluar dari bilik, dengar KC bunyi hentak-hentak-hentak. Dan bila sampai di dapur, terperanjat. Batu lesung kakak ada orang bawa keluar dan kemudian letak di tengah-tengah dapur rumah. Jadi kakak rasa muskil, siapa yang angkat ni? Tak apa, kakak angkat benda tu, kakak tolak balik dekat bawah almari dapur lah. Masuk bilik, tidur balik, dan tak ada apa-apa gangguan. Kemudian beberapa hari benda yang sama berlaku. Kakak masuk dapur KC, benda tu sama KC. Batu lesung tu dikeluarkan, ditarik daripada bawah almari di bahagian dapur. Kemudian kakak angkat benda tu, sembunyikan tempat lain pula. Dan gangguan ini berterusan untuk beberapa kali. Dan kakak nak tanyalah, adakah yang mengganggu itu batu lesung tu ada penunggu ke? Ataupun roh si arwah tak terima yang kakak ambil barang kepunyaan dia? Nak buang memang sayang KC sebab kakak suka sangat dengan barang yang dimaksudkan itu. Terima kasih dan selamat malam dari Kak Ramlah. Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Ini respon kepada pertanyaan Kak Ramlah. Yang ini daripada Dewi Aisyah. Kata Dewi Aisyah, apa khabar KC dan juga pendengar Misteri Jam 12. Tadi ada seorang pendengar yang katakan tentang batu lesung milik seseorang yang telah pun meninggal dunia. Dan kakak juga ingin berkongsi satu peristiwa yang agak serupa. Kali ini merupakan cermin yang kakak ambil daripada rumah si arwah. Dan kata Kak Dewi Aisyah, cermin yang kakak ambil ni kakak letak dalam bilik anak. Sebenarnya bila arwah meninggal dunia, banyak barang-barang yang diagihkan kepada adik-beradik yang lain. Ada yang tak nak ambil, ada juga yang berebut-rebut KC. Dan kakak memang dari lama suka sangat dengan cermin tu. Bukan apa, cermin yang dimiliki oleh mak saudara kakak ni adalah daripada rumah kampung lama KC. Jadi ia meninggalkan satu memori yang tak dapat dilupakan. Kakak pun ambil cermin tu, letak dalam bilik anak. Dan
Memanglah tidak ada apa gangguan yang menakutkan pada mulanya. Dan sampailah satu malam ni apabila kakak ni terbangun di waktu malam dan nak tengok anak kakak yang sedang tidur. Kakak ni suka kadang-kadang waktu malam masuk bilik anak dan tengoklah. Kalau mungkin dia kesejukan, kakak akan selimutkan. Dan kalau mungkin dia lupa nak tutup lampu, kakak akan tutup lampu. Ataupun lupa nak matikan laptop, kakak akan matikan laptop. Sebab anak kakak ni memang ada tabiat buruk, pelupa orangnya. Jadi bila kakak masuk biliknya, ya, kakak terperanjat. Anak kakak duduk dekat almari soliknya, di depannya ada cermin. Kemudian duduk lama tengok cermin. Jadi kakak tegur, "Weh, tak nak tidur buat apa 5 malam jam ni? Dah pukul berapa, besok sekolah kan?" Jadi anak kakak tak layan. Beberapa saat kemudian anak kakak dekat belakang keluar dari dapur. "Ma, buat apa ma?" Kakak toleh Casey, terperanjat Casey. Ternampak anak kakak di belakang kakak. Tengok balik dalam bilik, tak ada orang pun. Dan selepas kejadian itu, cermin tu kakak angkat, kakak humban saja, buang. Dan akhirnya suami tanya, "Kenapa awak suka sangat cermin tu? Dari dulu awak tanya, awak dah dapat, awak buang." Saya ceritakan pada suami terperanjat. Sebab suami kata dia pernah nampak benda yang serupa apabila kakak dengan anak tak ada di rumah. Dia balik dari kerja 11 malam. Waktu tu kakak dengan anak kakak berada di rumah adik lah, sebab ada kenduri keesokan harinya. Jadi bermalam di sana untuk kenduri. Bila suami pulang dari tempat tugas, dia masuk dalam rumah. Bilik yang pertama dia akan jalan, ada depan bilik tu adalah bilik anak kakak. Terperanjat apabila ternampak anak kakak depan almari soliknya, depan cermin lah. Jadi suami pun tak apalah. Suami masuk ke dalam bilik, ambil tuala nak mandi. Sedang suami mandi, suami teringat yang kakak dengan anak di rumah adik. Yalah, sedang kenduri, takkanlah ada orang dalam rumah. Suami dengan segera tamatkan mandinya, dia keluar dari bilik air itu ataupun dari tandas. Terus telefon kakak, tanya, "Liza ada kat sana tak?" Liza tu anak kakak Casey. Dan kakak kata ada, sedang kat dapur tengah tolong Ain, iaitu adik kakak. Terperanjat suami jenguk dalam bilik, katanya benda tu dah tak ada. Jadi mungkin cermin itulah penyebabnya. Jadi terima kasih Casey. Dan berbalik pada kisah Kak Ramblah, ada baiknya lah buang saja batu lesung, carilah yang baru. Terima kasih. Seorang suami balik dari tempat tugas. Ada sesuatu kejadian yang menakutkan berlaku menimpa dirinya. Kemudian dia rahsiakan perkara itu, tidak beritahu isteri. Sampaikan isteri terkena, baru dia kata, "Abang pun pernah kena. Tadi abang balik kerja." Kenapa agaknya macam tu? Kenapa tidak bilang saja isteri anda apa yang berlaku dalam rumah? Dan mungkin cermin tu boleh dibuang lah. Jadi inilah dia. Saya akan buka talian. Anda boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Baik. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Raihan. Raihan. Ya, buat panggilan dari mana Raihan? Dari Wulan Ada pengalaman misteri tentang apa Raihan? Silakan. Tentang kawan saya ceritakan saya ni silakan. Dia di rumah. Dia sedang baru balik daripada explore. Sekali dia baring di luar lah. Dia tidur di luar. Sedang dia tidur tu, dia terpusing kepada dapur lah. Dan bila dia terpasang ada benda diri kat dapur tu, pocong lah, dia ternampak pocong di dapur. Lepas tu dia macam terus dia step tidur lah. Dia terus step tidur lah. Macam tak nampak tidur lah. Sekali dia terdengar pocong tu nyanyi kat dia. Pocong tu nyanyi macam gini, "Dia dah bangun, jangan pura-pura tidur." Lepas tu dia terus terpekik. Dia pusing, benda tu terbaring kat sebelah dia. Itulah kawan saya cerita dengan saya. Terima kasih baik. Kita akan berehat seketika. Dan kalau ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Yang ini daripada siapa ni? Daripada Kak Maria, kata, "Casey, kalau boleh jangan angkat panggilan lah." Dia tak begitulah Katanya kakak suka dengar Casey bercerita. Saya harus berlaku adil. Sebab apa? Ada yang tak boleh SMS, ada yang suka bercerita. Jadi kita tengoklah, kita seimbangkan lah. Ya Kak, terima kasih Kak Maria atas pendapat pandangan anda. Baik, yang ini daripada pendengar kita yang berkongsi ni, ada juga nampaknya tentang gangguan yang berlaku. Dan okey,
Ini adalah satu gangguan berlaku. Macam mana saya cakap takut nanti saya cakap tempatnya anda tahu tempat mana dan ni masalah pula akan saya cuba tengoklah macam mana saya boleh tapis tentang kisah yang diketengahkan oleh Encik Rahmat. Encik Rahmat bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan di salah satu tempat tarikan pelancong di Singapura. Itu boleh saya cakap. Saya cakap nama tempat ni orang tahulah. Jadi salah satu tarikan pelancong tak tahulah kat mana lah. Mungkin di Sentosa ke, mungkin di Zoo Negara ke, mungkin di Taman Burung Jurong ke dan sebagainya. Jadi Encik Rahmat dengan kisahnya di salah satu kawasan tarikan pelancong di Singapura, akan saya beritahu anda tentang apakah kisah yang diketengahkan oleh Encik Rahmat. Jangan ke mana-mana. Baik, macam mana kisah kita terima pada malam ini dan akan saya teruskan dengan kisah Encik Rahmat, seorang pengawal keselamatan di salah sebuah tarikan pelancong di Singapura. Tempat ni ada yang tanya, Kisi beritahulah. Tak boleh lah, nanti pelancong tak nak pergi sana nanti. Boleh saya katakan tempat ni luas, besar, banyak. Dalam tempat ni ada banyak macam tempat yang lain. Jadi anda fikirkanlah tempat mana yang saya maksudkan. Dan ini adalah kisah yang diceritakan oleh Encik Rahmat apabila beliau mendapat panggilan kecemasan. Berlaku kisah ini agak lama dahululah. Mengikut kisah yang saya terima email ni. Sekejap ada tak dia kata tahun bila ke? Ini dia. Okey, pengalaman yang diceritakan oleh Encik Rahmat berlaku sekitar tahun 2001. Jadi lebih kurang 10 tahun yang lalu, pengalaman yang menyeramkan berlaku ini di salah sebuah kawasan tarikan pelancong bila beliau sedang bertugas malam. Dapat panggilan walkie lah, temannya telah pun memanggil melalui radio sistem, katanya di sini saya rasa mungkin walkie-talkie, dan ada kecemasan yang berlaku. Jadi apakah kisah yang diketengahkan oleh Encik Rahmat akan saya teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Apa khabar semua pendengar Misteri Jam 12 dan juga kepada KC DJ Misteri Jam 12. Nama saya Encik Haji Rahmat dan KC bolehlah tolong ketengahkan pengalaman saya bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan ataupun security officer di salah sebuah tempat tarikan pelancong di Singapura. Waktu itu waktu malam saya bertugas apabila saya mendapat panggilan kecemasan salah seorang kawan saya yang sedang buat prowling menggunakan golf cart. Ada tempat-tempat yang kami harus lakukan dan tempat saya bertugas memang banyak departmen-departmen yang lain yang juga bertugas di waktu malam menjaga ketenteraman keamanan tarikan pelancong di sana. Seorang teman saya telah pun memanggil saya lah menggunakan alat radio ataupun mungkin saya katakan di sini walkie-talkie lah ya. Minta bantuan, katanya tolong ada kecemasan. Jadi saya pun dengan seorang lagi sahabat telah pun tinggalkan guard post kami yang dijaga oleh seorang lagi sahabat saya. Kesemuanya di tempat saya bertugas ni ada lebih kurang 6-7 pengawal keselamatan yang bertugas pada satu-satu masa yang sama. Dan setiap kali ada pengawal keselamatan akan bergili-gili lah buat prowling pada malam tersebut. Jadi seorang sahabat saya berbangsa Cina minta bantuan. Saya dengan seorang lagi sahabat keluar menaiki golf cart mencari sahabat saya yang mengatakan dia dalam keadaan memerlukan bantuan. Bila sampai di sana kami dapat lihat golf cart yang dipandu oleh teman kami tidak ada orangnya. Jadi saya mula memanggil-manggil dan tempat yang saya tak nak sebutlah nama tempatnya sebab kalau saya sebut nama kawasan yang dia mungkin jumpa kenderaan yang dipandu oleh temannya, awak tahulah kat mana. Jadi bila saya dengan teman saya turun, kata Encik Rahmat, menghampiri golf cart teman saya, kami cuba lihat sekeliling kawasan itu yang juga penuh dengan hutan-hutan kecil dan terperasan di salah satu kawasan tu terlihat ada orang berjalan. Jadi saya dengan teman saya pun menghampirilah orang yang berjalan ikut dari belakang. Jalan punya jalan, Casey, rupa-rupanya kami dah masuk dalam dan kami tak tahu ke mana orang yang tadi kami ikut dari belakang dia menghilang. Kata Encik Rahmat,
Jadi akhirnya salah seorang dari teman saya yang ikut saya ni memberitahu saya lah yang dia katakan di sini Cik Rahmat kata dia rasa tak sedap hati dan dia suruh saya dengan dia nak keluar dari kawasan itu. Apabila kami dapat walkie seorang kawan kami yang katanya di sini lah yang terperangkap dalam hutan ataupun yang minta bantuan awal tadi. Apa ni, susah betul lah baca kiriman kejap Baik, kata Cik Rahmat, saya cuba sempurnakan ayatnya sebab dia gunakan shorthand dan tunggang terbalik. Kata Cik Rahmat, apabila dia berada dalam hutan, dia mendapat panggilan daripada kawan yang tadi minta bantuan. Dan rupa-rupanya kawannya bukan berada tempat yang dimaksudkan. Dan rupa-rupanya awal tadi kereta golf cart yang dipandu oleh sahabatnya rosak. Sebab itulah dia minta tolong. Sebab keretanya rosak dan dia harus kembali, dia nak pergi tandas. Jadi bila saya dengan teman ataupun Cik Rahmat dengan temannya sampai di tempat kejadian, Cik Rahmat ternampak golf cart, dia ingatkan temannya berada dalam hutan sebab dia nampak kelibat orang masuk ke dalam. Dan dipendekkan cerita, kawannya tunggu lama sangat sampaikan member jalan kaki pergi tandas sorang-sorang. Dan apabila saya walkie dia beberapa kali, dia tak jawab sebab walkie-talkie tidak ada padanya. Dia gantung seluar dalam bilik tandas. Dan akhirnya bila berbual dengan dia, barulah saya tahu yang golf cartnya rosak, tapi dia dah pun pergi ke tandas. Dan bila kami naik kembali kenderaan yang dipandu oleh sahabat saya ni, saya sempat toleh. Dan apabila saya lihat, memang Casey, nampak orang yang tadi jalan di hadapan saya tu, yang saya dengan sahabat saya kejar, ada di atas sana. Sampai ke guard room, saya pun ceritakan pada teman saya yang minta pertolongan awal tadi, dan dia terperanjat tentang apa yang berlaku. Itulah kisah pengalaman, kisah yang dimaksudkan oleh Encik Rahmat yang berlaku di salah sebuah kawasan tarikan pelancong di Singapura. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara pendengar yang 897, ada di antara tempat tarikan pelancong yang juga pernah beritanya dikeluarkan di akhbar tempatan tentang ada beberapa pengunjung tempat tersebut. Mungkin tempat yang sama, mungkin tidaklah, saya tak beritahu. Anda pastinya pernah terbaca apabila budak ni mandi dan dia keluar daripada air laut tu lah dan dapati badannya ada bekas-bekas macam tangan orang sentuh badannya, ada cap jari merah. Dan ada juga orang yang seolah-olah mandi, saya dengar cerita ni, kakinya ditarik ketika dia sedang berenang di perairan kawasan itu. Dan mungkin ada di antara anda pernah mendengar kisah yang sama. Dan adakah benar kawasan itu memang berantai berantu sebab dikatakan tempat itu dikenali sebagai Pulau Belakang Mati. Macam mana agaknya? Ini tak tahulah ada kaitan dengan kisah ni ataupun tidak. Anda sendiri carilah. Tapi Pulau Belakang Mati, ramai yang takut bila dengar nama tu. Sebab itulah daripada Belakang Mati, kita tukar nama yang lebih tenang dan lebih aman. Pulau Sentosa. Okey, ini dari Kak Farida. Apa khabar KZ dan juga pendengar Misteri Jam 12? Khabar baik. Kakak ingin ketengahkan satu kisah yang berlaku 2 hari lepas. Waktu tu kakak sedang tunggu lift di depan rumah kakak nak pergi ke rumah mak. Dan sekitar 11 lebih malam sebab mak kata ada masak lauk kegemaran suami. Dan apabila mak telefon dah 11 lebih malam, suami pula dalam perjalanan nak balik dan suami pun dah beritahu kakak boleh tak ambilkan lauk rumah mak, dia nak makan. Jadi terpaksalah sebagai isteri yang soleha ni, kakak terpaksa keluar rumah kisi, sayangkan suami punya pasal. Walaupun dah 11 lebih malam dan tidaklah begitu jauh. Rumah kakak di Compassville, rumah mak kakak di tak nak sebutkanlah tempatnya. Kakak berjalan kaki lebih kurang 20 minit baru sampai rumah mak. Dan apa yang berlaku bila sampai di rumah mak ni, di kolong blok rumah mak, kakak terperasan ada seorang makcik sedang tunggu lift sama dengan kakak. Dan kakak tengok bila kakak sampai, makcik ni berdiri. Kakak pun berdirilah. Kakak fikirkan dia dah tekan butang ke si.
Dah tekan butang lift nak tunggu lift turun. Jadi bila dah nampak orang, biasanya lazimnya kita tahu orang tu mesti dah tekan butang kan. Kakak diri lama diri sambil tu bilik-bilik handphone kakak. Kemudian kakak tengok, kenapa lift ni tak turun-turun ni? Bila kakak perhatikan, rupa-rupanya makcik ni tak tekan butang. Jadi kakak pun, daripada kakak berdiri di hadapan ni makcik, kakak berdiri di belakangnya, kakak jalan ke depan makcik, tekan butang. Bila kakak tekan butang, kakak toleh ke belakang, nak berdiri balik tempat tadi tu, terperanjat kakak gesi, makcik tu dah hilang. Nak tak nak naik lift sampai rumah mak, kakak telefon suami, suruh suami jemput kakak balik ke rumah, ambil kakak di sini. Dan suami kata tak boleh sebab dia pergi kerja tak bawa helmet ekstra. Terpaksa lah Kisi kakak balik sorang-sorang, minta mak tolong temankan sampai bawah. Sampai bawah Kisi. Dan kakak ceritakanlah pada mak kakak tentang apa yang berlaku. Sampai bawah pula, apa yang berlaku bila dah ceritakan pada mak kakak mungkin katakan itu mungkin gangguan-gangguan yang random agaknya lah, saja-saja nak takutkan kakak, tak apalah. Kakak balik rumah, 20 minit kemudian sampai bawah kolong blok, dari jauh nampak makcik yang sama Kisi. Tengah tunggu lift, kakak punya terkejut, nak tak nak terpaksa naik tangga tingkat 5 rumah kakak sampai atas, termengah-mengah, dah lah jalan 20 minit. Suami punya pasal, masuk dalam rumah, dah panaskan lauk, suami balik tinggal makan je, tak tahu. Saya akan terus jawab panggilan di hujung talian dan 669-11897. Hello, selamat pagi. Waalaikumsalam. Siapa tu? Siapa ni? Saya White. White buat panggilan di rumah ke di mana ni? Saya boleh di rumah. Dan ada pengalaman tentang apa? Silakan. Ini tentang pengalaman saya di salah sebuah hotel bajet di Singapura. Apa yang berlaku tu? Ini berlaku sebelum bulan puasa tempoh hari. Kebetulan malam hari tu saya buat renovation rumah, bilik air dan mengambil masa dalam 2-3 hari untuk siap. Jadi saya pun membawa anak dan isteri pergi untuk menginap di hotel ni lah. Jadi kebetulan hari 6 hari tu, jadi saya usahakan beberapa buah hotel di kawasan situ, tapi semua fully book lah, penuh. Jadi kerana malam tu saya ingin sangat nak menginap di hotel, jadi kerana malam tu ada perlawanan bola sepak, jadi saya check in masuk salah sebuah hotel ni. Yang sebelum tu saya tak tahu, tapi isteri saya tahu tentang sejarah latar belakang hotel tersebut dah. Jadi bila saya dah check in, dah bayar semua, dah dapat kunci, saya dalam lift sekali, isteri saya tegur saya, bang tingkat berapa? Kali saya cakap tingkat 4 lah. 4, bilik dia 4 mm. Dia cakap, bang, 2 minggu lepas baru ada kematian di dalam hotel tersebut. Sebab dia bilang ada satu China, perempuan daripada China mati dibunuh di dalam hotel itu. Jadi saya pun tak mengingat apa-apa kan. Jadi saya pun langkahkan teruskan masuk ke dalam bilik tu. Tapi bila saya tiba di tingkat 4 tu, macam susah saya nak cari tu bilik tersebut lah. Dia dalam satu landing tu ada dalam 20 bilik. Tapi bila saya sampai part landing tu, saya nak cari bilik saya ni, saya pusing cari tak dapat. Jadi bila saya dapat bilik tu, saya beri salam, saya masuk. Dan anak saya yang kecil ni, dia masuk terus menuju ke katil tu. Dan menuju ke katil, saya dah rasa macam tak sedap lah. Saya tengok dalam bilik tu, saya tengok dekat suasana pun macam tak sedap. Dan sekilas saya pun buat bodoh je. Dan isteri pun terus masuk bilik air, dia mandi. Dan saya pun buka baju, saya salin. Saya beri baju, saya seluar, saya salin, saya gantung. Dan anak saya main bola di kawasan depan meja tu kan. Jadi isteri saya panggil saya, bang, dia terpekik tau dalam bilik air. Dia terpekik. Saya masuk dalam bilik air, saya cakap kenapa? Cakap, bang, air ni kenapa tiba-tiba panas? Hari dia dah, padahal kita tak on water heater. Kita tak on water heater, tapi tiba-tiba ada air panas. Air panas sekali tadi. Saya pun try call the management kat bawah. So nak minta tukar bilik lah, pasal bilik air dia macam rosak gitu kan. Kita cakap tak boleh tukar. Okey lah, so kita tak ada choice, kita stay juga lah. Sekali bila sementara isteri saya mandi tu, saya dengan anak tengah main-main, tengok TV, main-main baring atas katil. Dan saya baru perasan yang saya pakai baju jaket saya ni
ada saya gantung dekat atas mari, pada dalam mari kan. Jadi saya buka, saya nak ambil rokok dalam jaket saya. Saya buka lemari, saya tengok jaket saya tak ada. Saya cakap, mana ni? Saya ketuk pintu bilik saya tanya isteri, mana ni jaket saya? Dia cakap, tadi kan awak pakai. Dia cakap, yalah tapi saya dah gantung kat sini, mana ni? Tak mungkin anak saya ambil pasal lemari tu tinggi kan. Jadi saya cari bawah katil, bawah tempat almari semua, tempat side cabinet semua saya cari semua, dalam laki semua tak ada. Jadi bila isteri saya keluar daripada bilik air tu, saya tanya dia lah, macam mana ni jaket saya? Tak mungkin dalam bilik yang kecil, sekecil ini jaket saya boleh hilang dengan tiba-tiba kan. Tak ada orang pegang, tak ada siapa yang ada dalam bilik tu kecuali kita je. Jadi dipinjitkan cerita lah, saya pun dah rasa macam tak sedap hati. Saya pun telefon abang saya minta dia pendapat macam mana gini-gini. Itulah dia mengajar saya membacakan beberapa buah surah dan dalam bertafakur, minta tolong, minta perlindungan Allah. Kalau sekiranya kalau tak diizinkan kita duduk di bilik tu, kita keluarlah. Jadi saya pun saya lakukan dan alhamdulillah bila saya dah lakukan tu semua, kita duduk dengan tak semena-mena kita dapat macam isteri saya dapat macam dia dapat rasa, dia cakap, bang, why not you check again belakang almari tu, belakang side table tu. Padahal saya dah pergi tau Casey, sebelum tu saya dah buka semua, dah angkat, dah alih tau tu kabinet. Bila yang kedua kali saya pergi tu, bila isteri saya suruh saya buka, baru macam mana jaket ni ada kat belakang side kabinet tu pun saya macam pelik lah. Sampai sekarang saya masih jadi satu tanda tanya tentang masa tu. Itu saja Casey. Terima kasih. Terima kasih ya. Baik, yang lain boleh cuba hubungi saya. Dan ada juga beberapa komen tentang awal tadilah. Yang ini dari Dilaila Haddad, katanya, Casey, pendapat saya barang-barang arwah kalau boleh mintalah izin pada ahli keluarga mereka, 1 atau 2 orang di antara mereka secara terbuka. Takut barang sebegitu adalah barang warisan dari turun-temurun, barangkali yang membuat adanya gangguan. Jadi itulah yang diceritakan ataupun pandangan dari Dilaila. Ini pendapat saja. Bagus. Yang ini pula daripada Encik Husin, kata, Casey, tentang barang-barang milik orang yang dah meninggal ni, ada baiknya janganlah kita ambil. Kadang-kala ni barang tu, kata Encik Husin, boleh saya gunakan istilah Inggeris, barang itu terlampau ada personal attachment kepada si pergi. Anak-anak, suami mungkin boleh izinkan orang lain ambil, tetapi orang yang dah pergi mungkin tak boleh terima barangnya diambil. Dari situlah timbulnya gangguan. Maksud saya ni, orang yang dah pergi tu mungkin manusia, ataupun mungkin orang yang dah pergi tu adalah penjaga-penjaganya seperti jin dan sebagainya. Jadi kalau tak boleh diterima oleh makhluk itu, dia akan datang mengganggu sebab dia fikirkan ada orang lain ambil barang tuannya. Renungkanlah, hanya my 2 cents thought. Terima kasih Renji Usin. Itu dia. Jadi macam-macam pendapat lah, pandangan tentang barang orang jangan ambil dan sebagainya. Pantau Ria 897 FM. Yang ini daripada Kak Mas di Pasiris, katanya perkara ini terjadi 3 bulan yang lalu semasa kakak jemput anak kakak daripada kem di kawasan Pasir Laba. Waktu itu hari Khamis 12.30 pagi, anak kakak baru saja outfield dan SMS kakak lah suruh kakak jemput dia sebab dia dah boleh book out pada malam yang dimaksudkan. Jadi sampai di sana, kakak pun letakkan kenderaan dan jemput anak kakak lah. Kakak rasa nak guna tandas lah. Ketika sedang menantikan anak kakak, kakak jalan ke pas di kawasan tandas tu lah. Semasa dalam tandas, badan kakak macam rasa seram sejuk, tapi kakak buat macam biasa sajalah. Jadi keluar dari tandas, kakak jalan dan katanya budak jaga pass off tu panggil, Madam, your girl still in the toilet. Kakak pandang dia dan cakap, kakak seorang, tadi tak jalan dengan sesiapa. Dia cakap, biar betul. Dan kakak terus lari ke kereta. Anak kakak pun baru keluar daripada camp dan masuk ke dalam kenderaan, dan kami berdua terus belah dari kawasan itu. Sampai di rumah, kakak ceritakan pada suami dan anak apa yang berlaku tadi di tandas pass off. Kakak terus besok demam, Kisi. Itulah pengalaman kakak di camp di kawasan Pasir Laba. Tidak dapat dilupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Selamat tengah malam daripada kakak yang berkongsi pengalaman dalam MJ12.
Berikut ini daripada pendengar kita selanjutnya ini. Yang ini kata akak kita, betul Kisi, kakak pernah tinggal di Taman Jurong blok ... lebih kurang 40 tahun lalu. Sekarang blok tu sudah dirobohkan. Pernah ada satu ketika budak hilang di Sungai Jurong, dan budak yang hilang tu adalah kawan rapat lah, kawan sepermainan kakak masa kecil-kecil dulu. Kalau tak salah kakak 3-4 hari tahu, baru mayat tu ditemui. Timbullah mulutnya berbuih-buih dan punca bagaimana dia terjatuh di dalam sungai tidak diketahui. Cuma yang kakak tahu, arwahnya ikut seorang lelaki dewasa pergi memancing pada waktu tengah malam, dan tiba-tiba budak tu hilang begitu saja. Cerita ini dah lama Kisi. Kalau ada sesiapa yang tinggal di blok, ni tak apalah, blok ni dah roboh, saya disebutkan dulu yang pernah tinggal blok 97, 98, 99 dan sebagainya, mereka tahu akan tragedi ini. Terima kasih Kisi daripada akak kita yang lupa nak tinggalkan nama, tapi itulah pengalaman tentang kisah di kawasan Taman Jurong. Yang ini dari pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Saya nak kongsi satu perkara yang baru terjadi. Jangan pakai nama sebenar saya, okey? Saya ni, nama sebenar awak yang satu ni. Semalam perkara ini terjadi di flat HDB saya, tingkapnya baik, saya akan teruskan pendengar kita berkongsi pengalaman ini. Minta maaf kadang-kadang ni macam itulah, perasaan ni terganggu, kena stop kejap, tenangkan diri Okey, kata beliau berlaku di flat HDB beliau, dan di tingkap rumahnya, tingkap ini menghadap koridor. Dari pukul 5 pagi, anak kedua saya berumur 3 tahun tiba-tiba menangis kuat sangat sambil cakap takut-takut. Jari dia menunjuk ke arah tingkap. Saya tanya apa yang dia nampak lah. Seri nampak apa Seri? Saya tanya anak saya. Dia kata ada tu, takut-takut, dan di luar warna putih katanya. Saya selak kain langsir, tak ada benda, tapi anak saya masih menangis, cakap dia takut. Suami saya cuba berikan air yang dibaca-baca, dia kemudian tidak ada apa-apa perasaan takut lagi. Tengah hari tadi saya tanya anak saya apa sebenarnya yang dia ternampak semalam. Saya suruh dia lukiskan apa yang dia nampak. Sebaliknya dia suruh saya lukis. Bila saya tanya macam mana bentuknya, dia kata tak ada tangan, tak ada kaki, tak ada nampak apa-apa pun, cuma pakaian putih sedang lompat-lompat. Bila saya sedang lukis, anak saya tiba-tiba cakap, ibu, habis anak dia nak draw kat mana? Saya tinggal di Bukit Panjang Kisi. Jadi benda tu anak nampak, mungkin Cik Poch lah dengan anaknya tu. Baik, yang ini saya akan teruskan dengan pengalaman selanjutnya. Kiriman-kiriman yang saya terima, macam-macam kisah pada malam ini. Ada pendengar kita apa ni? Ada tanya tentang lagu tadi. Lagu tadi yang 7 titik air mata tu, judul lagunya Jampi Serapa, Jampi Serapa dari Shafire. Yang ini kelakar seram. Wati kata, Kisi, masa dah untuk tutup tirai. Terima kasih Wati saya rasa pun tutup tirai. Dan jumpa anda esok malam dalam Kelab Kelakar Seram. Terja 89